di harta seseorang dan tiada beberapa anak pinak mereka melainkan seorang yang mengasihi Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang salim, iaitu tiadalah takluk baginya suatu lain daripada Allah Ta'ala, hiasnya semata-mata berhadapan dan takluk bergantung hati mereka kepada Allah. Dan diambil faham pula ayat yang berikut ini akan disebut insyaAllah. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga ini, mereka ini tidak mempengaruhi hati mereka, jiwa raga mereka dengan harta dan anak pinak, kerana mereka itu harta benda dunia ini tidak bagi manfaat apa-apa pun untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah faham pula tuan-tuan. Harta perlu, tapi kita jadikan harta itu sebagai jembatan. Kita jadikan amal dengan harta benda, duit, ringgit kita dan sebagainya. Contoh kita nak mengeluarkan 500 contohnya nak buat korban, saya buat contoh, tak rasa sayang pun. Sayang aku nak keluar 500 ni, contohlah. Bukan senang nak cari 500 ni, sehari tak boleh dapat 500. Tiba-tiba duit ini kita nak bagi, suruh buat korban dagingnya, kita dapat sikit saja, lebih kurang sekilo 2 kilo begitu saja. Kalau nak, sayanglah. Sayang itulah yang membuat mentaharat pada kita. Siapa tak sayang duit ringgit, tapi kita korbankan duit ringgit itu. Jangan kita pula terkorban dengan duit ringgit. Ingat tuan-tuan, ingat saya juga, kalau boleh tiap-tiap tahun ada, malam tadi, malam 2 malam lepas orang tanya saya, kata setengah orang, ustaz, satu keluarga tu satu bahagian saja. Katalah dalam rumah itu ada dia, isteri dan anak-anak, cukuplah satu bahagian. Jadi ini penerangan yang macam itu salah sebenarnya. Ini maksudnya sekurang-kurang satu rumah tu satu bahagian. Kalau satu rumah itu ada 10 orang ataupun ada 14 orang, 14 bahagian, tak jadi salah. Begitu maksudnya. Tapi sekurang-kurangnya setiap tahun satu rumah satu bahagian. Jangan tak ada buat yang nak buat korban, kerana kita memandang harta itu la yanfa'u la yanfa'u malun wala banun. Di hari akhirat tidak beri manfaat apa-apa pun dari segala harta kita, melainkan mereka itu datang kepada Allah, yakni mati dengan hati yang qalbin salim. Diganggu oleh harta ni tuan-tuan, tak nak mati. Contohlah orang yang ada duit banyak-banyak tu, tanya dia, you nak mati tak? Tak nak mati lah, biar aku habis duit doktor sampai ke luar negara, kerana tak nak mati. Bukan menyerah kalah, tak, maksudnya dia tak nak mati. Patutnya dahlah mati itu kerjaan Tuhan, tapi dia sayang. Kalau tak nak mati kerana sayang kepada harta benda, itu bukan yang baik bagi orang itu. Sebenarnya orang yang nak datang kepada Allah, biarlah aku datang dengan hati yang tentram, hati yang sejahtera, hati yang aman, damai dan sebagainya, qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka itu yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Salim apa? Sejahtera, aman, damai. Itu dipanggil hati yang salim, tenang. Sebab itu kita nak orang yang nak pergi itu, biarlah hati yang tenang, jangan kelang kabut lagi lah. Benar, ini perlu kepada latihan dari awal sebenarnya.
dia sentiasa tenang hati dia, duduk dalam masjid ingat kepada Allah, jangan ingat pada harta lagi dah. Supaya kita miliki hati yang tenteram. Kalau duduk dalam masjid hati kita ingat keluar, pelik sikit lah, ini orang yang tidak tenteram, ya. Kalau dari psikologinya, orang yang tak tenteram jiwanya ini cepat tua, cepat sakit, ya. Kalau dia tenteram, tak ada apa, ada makan, tak ada pun tak apa, ya. Dapat sedikit buah, alhamdulillah. Dapat sepiring mak bubur, alhamdulillah. Semangkuk mie, alhamdulillah. Begitu. Supaya dapat ketenteraman, bukan tak nak makan. Kita ni bukan malaikat, ya. Malaikat memang tak makan, tak tidur, tidak perempuan, tidak lelaki. Kita ni, nama kata manusia ni, dia mungkin berkecamuk dengan dunia yang kita miliki ni, yang tak ada nak dicari, yang duduk dalam mulut orang kita nak rebut. Itu teruk dah tu. Sehingga dikatakan setengah-setengah orang bila bangun pagi dia tanya isteri dia, dia kata, yang hari ni kita nak makan apa? Orang dulu dia kata macam tu, hari ni kita nak makan apa ya? Adalah sikit, kata isterinya, ubi ke, pisang rebus ke, apa saja boleh dibuat. Alih-alih kita dunia yang berkecamuk dengan harta benda ni, cinta terlampau, hari ni kita nak makan siapa? Dia kata, bukan nak makan apa, nak makan siapa. Ini berat. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung dengan Allah. Wallahu akbar. Sambungan daripada ayat tadi, Allah menerangkan lagi, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Maksudnya, dan demi Allah, sesungguhnya datang kamu akan kami, yakni kamu akan datang kepada kami nanti di hari akhirat nanti, padahal sunyi daripada ahli. Kamu datang tak ada ahli, kamu tak bawa isteri, tak bawa anak, tak bawa apa, cucu cicit, kamu tak bawa, kamu datang seorang saja. Dan kamu juga tidak dapat, tak bawa dunia yang kamu miliki. Ini Allah kata, seperti kami jadikan kamu pada permulaan daripada perut ibu kamu. Masa kita keluar lahir daripada perut ibu kita, rahim ibu kita, apa yang kita bawa, tuan-tuan? Adakah ke lampin kita bawa 2-3 beg bagi? Tak ada, kosong. Macam tu Allah menyatakan, awwala marrah, pertama kali kamu lahir ke dunia dulu, maka kamu pergi juga berseorangan juga, tak bawa saudara kamu. Daripada rumah yang besar masuk ke dalam rumah yang kecil, iaitu dipanggil alam kubur. Panjangnya lebih kurang 6 kaki 7 kaki, dalamnya lagi lebar je sikit, tu kubur. Dihantar ke mana di sini? Sini di mana bang? Taman Batu Muda. Ya, Selasih ada juga, ya. Itulah dihantar sana, dihantar orang dengan diusung. Tapi ada hadiah-hadiah lain. Dikatakan roh orang yang mati itu, dia tahu siapa yang usung dia. Sebab tu nak usung ni, biarlah malaun ini pun akak aku juga, dia kata, contoh. Jadi biarlah, jadi sama-sama kita bergotong royong bagus, angkat bismillahirrahmanirrahim, paling tidak pun nak masuk dalam kubur, bacalah sedikit ayat, ya. Bacalah auzubillah, bismillah gitu.
Bismillah ala millati Rasulillah, dengan nama Allah, di atas nama agama Allah ini. Gitu. Jadi kita datang pun kita datang dengan perseorangan sebagaimana awal lahirnya kita di dunia dulu. Ingat balik kepada kita dilahirkan dengan tidak ada apa-apa pun yang dibekalkan oleh siapa-siapa. Oleh itu, ketika itu, dan padahal sunyi daripada ahli, ini datang nak pergi itu, dah pergi itu pula dia kata sunyi. Sunyi ini maknanya bersih atau tak ada daripada ahli. Ahli kita ni maksudnya isteri, anak, pinak, suami dan sebagainya. Tak ada apa. Dan dunia yang kita miliki pun tak ada apa kita bawa. Tu pun orang bagi 3 helai kain tapal. Kain kafan 3 helai je. Jangan papan dengan kain songkit lah pula apa, tak ada. Dengan jubah yang mahal, meslah yang mahal, kain serban yang mahal, tak ada. Tak ada. Dengan gelang emas ke apakah apa kutu gini masuk ke dalam tu semua, tak ada. Kosong. 3 helai je kain. Lepas itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya teringat beliau telah berpesan kepada anak-anak dia, bila mati ya saya jangan tinggal kain ihram saya. Kain ihram saya yang saya bawa pergi ke jamaah haji itu, gunakan itu sudah cukup lah, yang sudah pun lusuh dan merah kain itu. Menghinakan diri, tawaduk dia kepada Allah. Saya pernah menyaksikan dan mengendalikan jenazah orang inilah pendatang daripada Indonesia, budak muda lagi mati. Tak ada apa yang kita nak buat kafan dia, tuan-tuan. Kain tak ada. Dia tanya saya, Ustaz, kain plekat boleh tak? Boleh. Tak ada salah. Yang penting bersih. Kalau tak ada apa macam mana? Kain apa pun tak ada. Ini takdir lah begitu. Boleh kita kafankan dengan daun pisang pun boleh. Supaya dia dengan koyak nak buat macam mana, tuan-tuan? Dilayur. Layur tahu ya? Dipanaskan sedikit supaya dia dia tak koyak lah. Boleh. Yang penting menutup aurat. Dengan tikar pun boleh. Tikar. Yang budak yang tadi ni, kan selain daripada plekat, pada kelambu ada, dia kata bau basuh aja kata. Bolehlah kelambu dilipat-lipat masuk bungkus mayat. Allahu Akbar. Bukan soal miskin kaya. Hinanya kita ni sampai pakaian nak bawa masuk sana, tak kisah apa saja boleh bawa masuk. Jadi kita ni tak salah dimulia-muliakan sangat, ya, dilambung-lambungkan sangat, nak dikafankan dengan kain sokit. Tak adalah macam kisah Piramli itu. Dia wasiat suruh pesan dengan kafan dengan kain sokit, kata dia. Bini dia matilah. Sebenarnya nak minta bantuan pak mentua dia tu banyak sikit. Tu tujuannya. Allahu Akbar. Tak apalah. Padahal sunyi daripada ahli waktu masuk ke lubang kubur tu, sunyi daripada ahli, yakni keluarga dan dunia, seperti kami jadikan kamu pada permulaan daripada perut ibunya, dan kami tinggalkan akan suatu yang kami kasih daripada harta di dalam dunia. Tinggalkan semua apa yang kamu sayang di dunia, ya, begitu. Di belakang kamu, maka dipahamkan daripada ini ayat bahwasanya tiada patut menghadap kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh sampai kepadanya melainkan apabila adalah sunyi hatinya daripada yang lain daripada Allah. Tidak patut dan tak selayaknya orang yang nak datang kepada Allah itu datang dalam keadaan berkecamuk ingatan dia kepada harta benda, anak pinak dan sebagainya. Ketika dia nak pergi itu, kalau seboleh-bolehnya
Kita tak ingat dah pada keluarga ni, maksudnya kita ingat hanya Allah saja satu. Ingatan kita tu hati kita. Waktu roh pergi, hati kita ingat kepada Allah. Justru itulah kita diajar oleh orang yang hidup kalimah la ilaha illallah. Ya, situ perginya. Dari situ roh kita pun terus keluar. Sebab roh ni begini tuan-tuan, untuk maklumatlah, kali kita pun dah tahu, dia naik dari kaki, bukan dari ubun kepada bawah dah. Dia naik daripada hujung kaki, naik sampai di sendi, satu sendi, dia berhenti sekejap di situ. Tengok macam mana pada masa itu, naik sampai ke lutut, satu sendi, naik lagi sampai ke pinggang, naik lagi sampai ke dada, akhirnya naik sampai ke halqum ketika nak pergi tu. Allah, macam tahu pula ustaz, baca kitab lah yang tahu tu, bukan tahu sendiri. Maknanya kita tak pernah merasai lagi. Sebab itu bila pegang kaki dia, Allah sejuk dah, dia dah lenguh dah sekerat. Naik, akhirnya sampai di halqa, nak penamatnya tu, nak tutup buku. Sampai di halqa, di situlah dia panggil nazak. Ketika nazak pergi situ, orang kata melilau, orang Kedah kata dia melilau, dia bergelabah, pusing kanan, pusing kiri. Dan pada masa itu pula dikacau oleh iblis. Itu yang paling ditakuti, iblis kacau. Dan pada masa itu juga kita ditayangkan amal kita, amal jahat kita tu. Kalau buat jahat lah, tengok ke kanan, telah memecah bank orang ni, ada rekod dia, katalah begitu. Bawa pergi, dia pusing ke kiri, tak mau tengok tu, benci dengan suratan buruk tu. Bawa ke kiri, dia pusing ke kanan. Supaya kita tengok tuan-tuan, kita tengok orang yang nak mati sejak ke kanan, sejak ke kiri, amalan dia tu ditunjuk, suratan amalan itu. Kalau orang tu tak pandai membaca ustaz, dibolehkan membaca, senang saja faham. Tengok, kalau tengok amalan dia semua yang baik-baik, seronok, tenang lah, tu je. Macam kita lah di dunia ni, kalau tunjuk saman kepada kita, ni saman tuan ni, bergelabah kita sikit sebanyak, tak banyak, RM300 je. Saman ini, saman ni tuan ni ambil, kita duduk dalam kereta lagi, dah hati kita gedug, lebih kurang macam itulah. Ini saman dari Allah. Dah nak mati itu ditunjuk. Akhirnya kalau orang yang tenang tengok, ya Allah, di situ gangguan ada. Nak ceritanya gangguan ni lah paling ditakuti. Gangguan daripada syaitan atau iblis. Sebab itu kita disunatkan mengajar kalimah la ilaha illallah itu. Kalau nampak dia dah tenang, dia berhenti dulu, stop dulu. Itu kaedah dia. Tuan-tuan pernah tak menghadapi orang yang nak mati? Pernah ya? Nampak tak bergelabah? Ada ya? Bergelabah ni faham tak? Dia tak tenang lah begitu. Satu, dia ingat pada dunia yang dia akan tinggal, begitu. Ditunjuk, iblis pun datang, bawa air segelas. Ketika itu dahaganya, nisbahnya kalau dituang air sepenuh laut, ini pun tak akan hilang dahaganya bagi orang yang dahaga lah. Maka iblis ambil kesempatan itu. Ini gelas cekik tu, gelas mahal tu, kali lah dia tayang depan orang yang nak mati tu. Kalau kamu nak minum ini, kata dia, mengaku aku di Tuhan kamu. Dia kata, iblis yang ngacau tu, mengaku aku ni Tuhan kamu.
ataupun membatalkan akidah kamu lah, apa-apa saja. Lalu orang yang mengaji tauhid untuk belajar ini, insya-Allah tak, aku tak nak begitu. Ya. Tak nak apa. Jadi hati kita yang menolak itu, bukan mulut bercakap dah. Tak nak. Akhirnya dia pisah juga, kisah juga begitu, untuk nak menyesatkan di saat akhir. Kata pepatah Melayu, menangguk di air yang keruh, menahan bubu di tempat yang genting. Ini iblis punya perancangan, dia cukup teliti. Kecualilah orang yang illa man atallah biqalbin salim tadi, orang yang disejahterakan hati, dia tak boleh kacau. Sebab itu kita disuruh membaca surah-surah yang tertentu. Contohnya surah Yasin, itu tak ada jangan duk tahu, jangan duk bukit lagi lah. Ajar dengan kalimah la ilaha illallah, dan jangan bising dalam rumah tu. Jangan buat bising apa-apalah, duk pertengkar ni, bapak kita ni dah nak mati ni, berapa habuan saya cerita dalam 3 Abdul tu kan. Tengok tak? Itu berapa habuan saya? 1, 2, kamu akan dapat banyak lah, lebih daripada Abdul Wahab begitu. Ini semua kiasan. Belum apa-apa lagi duk kira nak ambil harta dah. Akhirnya dijual oleh orang yang macam ini. Nak orang yang tidak pentingkan harta, bukan meninggalkan harta. Jangan salah faham gitu ya. Banyak orang terang ni terserah, apa gunalah harta ni, tak payah. Akhirnya kita orang Melayu, orang Islam menjadi miskin. Kita tak mau begitu. Kita nak menjadikan harta itu mazratul akhirah, tunggangan tepat kita menuju kepada akhirat kita, insya-Allah. Itu kaedah dia yang kita nak. Wallahu a'lam. Faham itu? Baik. Dan tiada boleh sampai kepadanya kepada Allah melainkan apabila adalah sunyi hatinya daripada yang lain daripada Allah. Tak boleh sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah, menghadap Allah, melainkan orang itu hatinya sunyi, maksudnya bersih daripada yang lain selain daripada Allah. Begitu. Jadi sebab itu kena pelik. Macam orang semayang, ada orang boleh ingat pada yang lain. Kadang-kadang ingat jugalah. Kalau hati yang tentram, hati yang khusyuk, tak akan ingat kepada yang lain, ingat kepada Allah semata-mata. Ini perlu kepada latihan berzikir, ingat ulang-ulang kepada yang kita tak ingat sangat tu, kepada kita lebih ingat. Itu tujuan zikir. La ilaha illallah, maknanya kita isbat dalam hati kita, Allah saja yang kita ingat. Nak membiasakan itu. Yang tu yang berat dan malah gitu tu. Kadang-kadang orang nak baca subhanallah, Allah Akbar 33 itu pun kita cabut lagi. Bayangkan macam mana begini. Saya pelik sangat zaman sekarang. Orang dulu macam umur macam kita ni, Allah takkan tinggal dalam majlis itu ingatan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah saja yang maha agung. Diulang-ulang. Tiba-tiba kita angkat punggung pergi. Bayangkan. Secara logik pun kita tak begitu baik sangat. Sedang itu disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah kata, siapa yang lepas solat lalu membaca subhanallah 33, Allahu Akbar 33, Allahu Akbar 34, jumlah sekali 100, jadi maknanya orang itu akan dapat mahligai di dalam syurga. Ada hadis dia. Jangan tengok Nabi tak buat, Nabi buat di rumah, Nabi tak buat di tempat orang ramai.
Buktinya supaya Nabi ini dia memberi faham kepada kita, jangan sampai kita menghukum wajib berzikir itu, bertasbih itu. Kalau dah dilepas sembahyang kita tak buat apa-apa, tak bertasbih, tak berzikir, bayangkan kalau sebelum di luar, dalam kereta, dalam rumah, dalam apa. Ini maksudnya menjadi celaru dalam memahami sesuatu perkara yang berfaedah kita untuk membentuk atau melahirkan generasi yang illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah ini dengan hati yang sejahtera, hati yang ingat kepada Allah sahaja. Begitu. Sebab itu tak akan datang dipahamkan daripada ayat tadi, ialah mereka ini tiada menghadap Allah Ta'ala, melainkan ia hanya ingat kepada Allah, hanya Allah sahaja, lain tak ingat. Maknanya buang kanan, buang kiri, hanya satu ke depan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan boleh disebut begitu saja. Yang pentingnya kita biasakan diri dengan Allah, begitu. Sebab itu Allah ni kadang-kadang dia uji kita, tersepak bendul ke, tersepak apa, terantuk apa-apa yang kita sebut, ya. Allah nak suruh kita ingat kepada dia. Terantuk dahi kat pintu ke mana, apa kita sebut? Allah. Jangan jadi dalam cerita Melayu tu, bila kita sepak batu, celaka batu ini, apa tu ini, sui lah, apalah macam mana, begitu. Mengganggu orang nak berjalan lah apa. Bukan batu tu mengganggu, dia tu yang mengganggukan perjalanan diri dia sendiri. Begitu. Patutnya dia terlaga, tersepak batu, dia kata Allah. Begitu. Allah nak ingat kembali kepada Allah. Hati kita ni yang lara ni, yang leka, yang penuh dalam keadaan sia-sia ni. Faham ya? Ini tasawuf ni tuan-tuan. Kena faham elok-elok. Jangan kita tidak sekadar kita nak faham fiqh saja. Syarat rukun sah batal itu ilmu asas. Ini ilmu yang nak pergi ke depan lagi, sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tiada boleh sampai kepadanya melainkan apabila sunyi hatinya daripada yang lain daripada Allah, dan semata-mata Allah itu dalam hatinya, semata-mata hatinya tu hanya ingat kepada Allah. Bukan Allah berada dalam hati, hati kita tu yang ingat kepada Allah. Cuba testing lah tuan-tuan ya. Ketika duduk di luar, di rumah, apa sebagai, kita pejam mata, kemana kita ingat? Apa yang kita ingat? Untuk praktikal. Kita duduk diam, duduk rehat, sebelum tidur ke, hati ingat apa? Begitu. Itu buktinya. Diam, hati ingat nak makan, itu bila makan dan sebagainya. Ingat pada harta, gila harta, itu senangnya. Cuba testing masing-masing lah. Nanti balik rumah buat, insyaAllah. Silakan. Jazan dulu. Allah.
La ilaha illallah. Hati Sayyidina Ya Arhamar Rahimin. Baik, kita sambung satu poin lagi. Kita kena ingat balik kepada di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Wad-Duha. Allah menyebut alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Adakah tidak mendapat akan dikau wahai Muhammad keadaannya kamu dulu yatim. Maknanya kamu datang ke dunia ini dalam keadaan yatim. Kena ingat dari segi Rasulullah di sudut sejarahnya, dia lahir, ayah dia mati masa dia dalam kandungan lagi. Dia pergi mengembara, pergi berniaga ke Madinah, mati di sana. Kuburnya di Madinah, ayah dia Abdullah tu. Kemudian dia dilahirkan tanpa bapa. Selepas daripada itu pula, ketika orang dia pergi ziarah kubur ayah dia di Madinah, mak dia bawalah. Mak dia bawa jalan kaki dulu tuan-tuan, bukan naik bas ekspres ke apa tak ada. Jalan kaki. Pergi ziarah, waktu balik sampai di satu perkampungan namanya Al-Abwa. Meninggal pula mak dia di situ, jatuh sakit. Maka hamba yang bersama dengan mereka, dia khadam lah kita kata, bawa balik mak Nabi kecil lagi 6 tahun umurnya, serahkan kepada bapa saudaranya. Kita nak ambil di sudut yatim. Dan kita ni pun yatim bukan yatim tak ada ayah mak. Yatim daripada ingatan kita selain daripada Allah. Yatim kita tak ada apa, miskin ketika itu, ketika kita lahir. Itu maksud dia dibawa dalam kitab kita ini. Dia kata, ya Muhammad, keadaannya yatim. Maka sebab mendapat yang demikian itu, maka menghampirlah Allah Ta'ala. Kamu maknanya kamu bersihkan daripada kesibukan urusan dunia ni. Maka di situ kata dia, dapatlah kamu menghampirkan diri kepada Allah. Kalau hati berkecamuk, kita kata ya,
busy kata orang sekarang dengan dunia, macam mana nak menghampir diri kepada Allah. Tu yang dia buat cerita oleh orang-orang lah, ni orang Arab lah, dalam sembahyang pun handphone tak mau nak tutup. Bayangkan, ni selalu ada jemaah masjid surau, handphone dalam poket, ya. Tiba-tiba bunyi tengah duk sembahyang, dah takbir, boleh tak kita berhenti jawab telefon tu dulu? Jawapannya haram. Haram, berhenti dengan dengan sengaja-ngaja, begitulah begitu. Kalau berhenti kerana batal sembahyang ke apa itu tak ada apa, memang boleh berhenti. Ini bunyi handphone, berhenti dulu sembahyang. Dia tak berhenti, dia pun seluk poket dia, buat keluar handphone dia, kan, ana salat, dia kata. Ni gombak ni lah, ana salat, kata dia. Fahamlah orang yang menelpon tu bahawa saudara dia ni sedang sembahyang. Batal dah sembahyang dia di sudut tu? Jawapannya batal, sebab bercakap yang lain daripada apa yang disuruh oleh Allah. Bayangkan otak dia tu, fikiran dia masih ingat pada dunia, duk sembahyang. Sebab itu kita kena, bila kita nak mendirikan sembahyang tu, ingat jangan ada lagi perhubungan kita dengan yang lain selain daripada Allah. Menyerah bulat-bulat kepada Allah. Katalah kita dalam nak sembahyang, kita berdiri sembahyang, tiba-tiba gegar bumi. Misal saja, bukan minta, bergegar bumi ni, termasuk keribut ni semua gegar habis. Terasa di masjid kita ni bergoyang macam kita duduk atas perahu, atas kapal. Nak berhenti ke? Kenapa? Ini dia. Jawapannya tak nak berhenti, tak boleh berhenti. Dan bila kita menyerah, Allahu Akbar, kita sudah serah diri kita kepada Allah yang Maha Besar. Tak boleh lagi dah. Sebab itu kita yang nak masuk dalam masjid ni boleh bawa handphone, tapi jangan on, jangan dibuka. Kalau boleh tutup. Nak langkah masuk dalam masjid, tutup. Takut nanti ada orang berhubung atau apa sebagainya. Masih ada ingatan kita tu untuk orang panggil kita atau mesej dengan kita. Kadang-kadang buat senyap, ada telefon boleh senyapkan kan. Masih kita ingat nak berhubung dengan manusia di luar. Lepas tu kita sudah selesai sembahyang wajib dan sunatnya sekali, masuk zikir apa sebagainya, keluar pergi buka lah balik. Saya pun ada juga handphone, tapi tak mahal lah, tinggal dalam kereta, ya tak payah bawa. Aku tak nak berhubung dengan siapa-siapa pun, orang dalam masjid tu. Begitu. Keluar asal lagi buka, on balik, begitu. Jadi bergalip keadaan yatim. Kita dilahir dalam keadaan yatim, tak ada apa-apa. Maknanya kita nak kembali balik kepada Allah pun hanya Allah saja yang ada. Kita ni yatim piatu. Dinisbahkan di situ kata kitab kita ni lah, ya. Maka dipahamkan daripada ayat ini bahawa tiada menghampir akan seorang itu oleh Allah Ta'ala kepadanya, melainkan apabila sahlah yatim seorang itu dari sesuatu yang lain daripada Allah. Dan lainnya sabda Nabi SAW, innallaha witrun yuhibbul witr. Maksudnya sesungguhnya Allah itu ganjil satu, maka Allah suka pada yang ganjil. Itu dia nisbahnya, dia sabitnya sembahyang witir. Sembahyang witir itu sembahyang ganjil. Tapi kita ni bila-bila habis puasa tak sembahyang witir dah. Patutnya masing-masing buatlah sendiri-sendiri. Lepas sembahyang sunnah Aisyah, nak balik buat di rumah pun boleh, kalau kuat hati kita nak buat di masjid ni pun boleh. Ataupun kita nak sembahyang malam, bangun, ada kekuatan hati kita nak bangun sembahyang tahajud, sembahyang sunat taubat dan sebagainya, penghujungnya tu batal witir, sembahyang witir. Banyak aja orang tanya, kalau dah kita sembahyang witir boleh tak? Tiba-tiba terasa tak lelap pada malam itu, tak sempurna tidur.
Nak buat sembahyang tahajud boleh, tapi kita lari daripada peraturan saja. Ya, macam orang nak makan nasi lah, makan apa dulu? Selain daripada baca doa apa sebagainya, kalau boleh ikut sunnahnya makan buah dulu. Ya, sebab makan buah pelincir, dia duduk di bawah, masuk benda lain, patut ring dengan buah. Itu. Lepas tu kita pergi makan sambal dulu. Ambil ular cicah sambal dulu. Boleh, tapi tak ikut aturan. Banyak yang tu pun orang tanya, tuan-tuan. Ustaz, kadang-kadang telefon ni berdekat-dekat tu, dari Ampang, dari Ceras, dari mana-mana. Saya ni anak murid ustaz di sini-sini, saya pun tak kenal. Dia kata apa nama ni, saya ni nak sembahyang tahajud, tapi witir saya sudah sembahyang. Bolehkah? Boleh, tapi tak ikut aturan saja. Kalau eloknya, kalau kita dah kuat hati kita malam ni nak bangun sembahyang tahajud malam, ingat hati tu, kekuatan hati tu ada ingat macam tu, witir tangguh dulu. Ya. Jadi ingat bahawa Allah itu single. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Ini dalam perbahasan sifat beriman atau percaya dengan sifat Allah Ta'ala, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan segala-gala yang baru, maka disebut dalam Quran laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan apa sesuatu pun. Maksudnya di sini diterangkan bahawa Allah itu satu, dan kita ingat kepada yang satu itu saja, tidak boleh dikembarkan dengan yang lain. Ingat pada Allah, tapi ingat kepada biasanya dunia lah. Ad-dunya la'ibun walahwun tu yang Tuhan sebut dalam Quran. Jadi terlalu cintai ke dunia itu sampai nak ingat ke Allah tu tak boleh, sebab kita cenderung hati kita ke lain. Begitu maksudnya. Maka itu Allah tak terima orang yang macam ini sebagai orang yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada apa-apa soalan? Silakan kalau ada lah. Ya. Boleh. Ada tanyaan? Ada. Apa-apa sajalah. Ya. Saya sebenarnya ada sedikit nak minta hadir ke majlis saya lah. Ya. Majlis walimatul arus anak saya, anak yang bongsu. Saya jemput siapa-siapa yang ada keringanan, bolehlah datang menghadiri majlis itu, dekat saja, iaitu di Taman Melati, dekat dengan Surau Muttaqin. Ya, sila imam dulu, boleh. Ya, tak tulis nama ni, dah bagi dia nak umum satu jemaat tak boleh lah. Siapa yang sudi nak datang silakan. Nanti Melati Impian, tak tulis nama ni. Ini apa nama, siapa-siapa lagi sudilah kiranya panduan nak pergi ke tempat majlis saya tu. Nanti boleh ambil InsyaAllah dijemput. Yang ada ni pun saya jemput semua sekali InsyaAllah. Jadi kita akhiri majlis ini dengan mohon maaf kalau salah silap terkasar bahasa. Kita akhiri dengan aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa yafdhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk semua editor.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad